Hari ini cikgu akan mengajar mata pelajaran pendidikan moral tahun 2. Cikgu akan fokuskan kepada situasi adil dalam keluarga itu bagaimana, dan cikgu akan fokus kepada kepentingan kita berlaku adil. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengulakan pengajaran cikgu pada hari ini, sesiapa lagi yang masih belum subscribe channel cikgu, bolehlah subscribe channel cikgu supaya kamu tidak ketinggalan apabila cikgu keluarkan video yang baru pada masa yang akan datang. Bolehlah kita lihat buku teks muka surat 54. Kalau tak ada buku teks muka surat 54, tengok skrin pun dah boleh dah. Okey, tajuknya bertindak adil dalam keluarga. Bincangkan tindakan yang adil dan lakonkan. Siapa yang pandai berlakon? Adik, kakak, dah siap ke belum? Belum. Sikit lagi lah. Nanti dah siap masuk jumpa ayah. Okey. Situasi di sini, kakak dan adik membantu ayah mencuci kereta. Ayah panggil, nak tanya kereta macam mana, bersih tak? Bersih. Bersih. Habis saja tolong ayah cuci kereta. Sesuatu ni sebab kamu dah panggil. ayah kan, dah tolong ayah kan. Panggil anak-anak dia dapat dapat upah Kongsi dengan kakak. Kongsi. Kakak kongsi dengan adik Okey. kakak dapat duit. Apa yang dia buat ni? Ada jajan, ada biskut, ada roti. Tadi Jajannya RM2. RM2. ayahnya memberi duit kepada kakak. Alah, kejar lah. Kemudian Bagi berapa? RM1 je ayah bagi. kakak beli Bukan nak ni. makanan, dan ayah pesan supaya bersikap adil. Jadi dia belinya apa tu? Okey. Makanan. Okey, dapat makanan. Kakak beli roti ni kakak punya. Kenapa ni adik lah punya? Kakak beli. Ayah bagi duit kat kakak. Tapi adik. Oh, berebut pula. Berebut pula adik-beradik. Adik roti ni macam sedap. Dia kena adil Kena adil. Kakak punya. Berebut pula. Ayah bagi duit kat kakak. Kakak punya lah. Makanan dia lah Jangan jadikan contoh ni kalau berebut ni. Ni lakonan semata-mata ya. Kenapa buat adik macam tu? Kenapa berebut-rebut? Macam mana ayah nak menyelesaikan masalah? Harap murid-murid fahamlah apa situasi ni ya. Bermaaf-maafan dulu. Kongsi dengan adik. Okey. Kita kongsi. Dia potong dua. Okey. Adik dapat sama banyak dan kakak. Mereka pun makan. Dah. Keadilan. Adil. Sikap adil membawa bahagia. Rozi sentiasa bersikap adil terhadap ahli keluarganya. Dia akan memberikan kad ucapan kepada semua ahli keluarganya yang menyambut hari lahir. Dia juga membantu ibu bapanya dengan mengagihkan kerja-kerja rumah kepada adik-adiknya. Rozi sekeluarga hidup bahagia dan dihormati kerana bersikap adil. Rozi berasa bangga kerana bersikap adil terhadap keluarga. Kita lihat bawah ni, bagaimana Rozi bersikap adil terhadap keluarga. Cara-cara bersikap adil. Rozi sentiasa bersikap adil terhadap adik kepada ahli keluarganya. Dia akan memberikan kad ucapan kepada semua ahli keluarganya. Okey, jadi kat sini, yang pertama kat sini, memberi kad ucapan kepada semua ahli keluarganya yang menyambut hari lahir. Yang kedua, dia juga membantu ibu bapanya dengan mengagihkan kerja-kerja rumah kepada adik-adiknya. Apakah kepentingan bersikap adil? Kepentingannya ialah hidup bahagia dan harmoni. Hidup bahagia dan harmoni. Perasaan setelah bersikap adil, perasaannya ialah bangga. Tak salah kalau kita bangga. Contohnya, kamu dapat semua A. Jadi ibu bapa bangga. Tak apa. Bangga yang itu tak apa. Perasaan setelah bersikap adil, kat sinilah bangga. Muka surat 56. Tulis adil atau tidak adil
pada pernyataan di bawah. Kita baca situasi, kemudian kita nyatakan adil ke tak adil pada situasi tersebut. Okey, saya bacakan dulu. Saya memberikan pizza kepada semua ahli keluarga. Semua dapat. Adik dapat, ayah dapat, abang dapat, semua dapat. Sama banyak. Adil tak? Adil. Okey, kalau adil, kita tulis adil. Kalau tak adil, kita tulis tak adil. Kedua, saya dan abang bergilir-gilir membersihkan bilik stor. Apa ni kita akan buang Ini sebab contoh. dah memang tak boleh nak Stor yang guna. bersepah. Kalau ada pun dia akan semok. Saya dan abang bergilir-gilir membersihkan bilik stor. Adil tak? Murid-murid semua adil tak? Cuba jawab semua. Adil ke tidak adil? Adil. Sebab dia bergilir-gilir kan? Okey, adil. Walaupun abang dan kakak lulus cemerlang, saya mengucapkan tahniah kepada kakak saja. Kenapa pula ucap tahniah kepada kakak? Macam mana dengan abang? Ini tidak adil. 4. Saya menasihati adik-adik supaya belajar bersungguh-sungguh. Itu adil. Okey. Kemudian saya memberikan makanan kepada semua haiwan peliharaan keluarga saya. Semuanya dapat. Ini adil. Saya menyuruh adik membasuh gelas yang saya guna. Oh, banyak cantik. Kalau kamu guna sendiri, kamu guna, saya guna, kenapa pula saya suruh adik? Dah kamu guna, kamulah yang basuh. Itu mana adil? Tidak adil. Tidak adil. Okey. Inilah situasi dan tindakan. Tindakan tu adil ke ataupun tidak adil? Ini buku teks, buku surat 56. Okey. Ini adalah buku aktiviti. Adalah buku aktiviti. Okey. Kalau murid yang tak ada buku aktiviti, kamu boleh buat dalam buku tulis. Kamu tulis dalam buku tulis. Bila nak hantar? Nak hantar nantilah bila kita ada sesi bersemuka, boleh hantar. Padankan situasi dengan pernyataan yang betul. Puan Mariam membeli ayam goreng di pasar malam. Wang saku yang diberi adalah sama rata untuk semua anak-anaknya. Memastikan semua anak-anaknya mendapat makan yang adil. Meminta anak-anaknya berkongsi semasa menggunakan komputer. Memastikan semua anak-anaknya mendapat pakaian baru yang sama harga dan kualiti. Encik Daljit bersikap adil dengan menyuruh anak-anaknya membasuh kereta tanpa pilih kasih. Memastikan kesemua anak-anaknya dapat makan dengan adil. Pada Puan Mariam memastikan anak-anaknya dapat makan dengan adil. Membeli ayam goreng kat sini. Memastikan semua anaknya dapat makan. Makan apa? Makan ayam goreng. Makan ayam goreng. Sini. Makan ayam goreng. Padankan. Tapi yang penting ialah kamu faham dia punya situasi tu. Situasi apa? Situasi memberi sama banyak. Balik rumah tu ayam goreng sama banyak bagi. Seterusnya, Encik Robert memberi wang saku kepada anak-anaknya. Encik Robert memberi wang saku kepada anak-anaknya. Mana wang saku? Ni wang saku. Kita kasi wang saku. Sini ada. Ni ada kan wang saku kan? Kat sini pun ada wang saku. Padankan kat sini. Memastikan wang saku yang diberi adalah sama rata untuk anak-anaknya. Kalau satu orang bagi RM3, yang lain pun dapat RM3. Semuanya dapat RM3. RM3. Itu adil. Yang tak adil, anak yang dia paling sayang, yang paling sayang dibagi RM5. Anak yang nakal-nakal dia, tak dengar cakap dia bagi RM2. Mana adil? Tak boleh lah macam tu. Ayah kenalah profesional. Profesional Okey, seterusnya. Encik Daljit meminta anak-anaknya membasuh kereta di waktu petang. Ini Daljit. Itu petunjuk dia. Jadi bila tu, kita pun bolah ni kat situ. Padankan. Encik Daljit bersikap adil dengan menyuruh anak-anaknya membasuh kereta tanpa pilih kasih. Okey, seterusnya kat sini. Hasnah dan Encik Kamil membeli pakaian baru untuk anak-anaknya. Apakah dia punya pakaian baru? Apakah dia punya petunjuk dia? Petunjuknya ialah pakaian. Ni pakaian. Ini ada pakaian. Jadi ni petunjuk dia.
pakaian dan pakaian. Jadi kita buatlah garisan. Bukan jawapan saya semata-mata yang penting ya. Murid-murid, bukan jawapan betul je. Itu bukan. Yang penting ialah kamu faham. Bukan sahaja kamu faham. Sepatutnya kamu menghayati. Menghayati ya. Macam mana aku boleh nak buat amalan bersikap adil ni? Macam mana ya? Apakah situasi dia? Nanti kalau kamu berada dalam situasi tersebut, kamu dah faham. Ya, Puan Hasnah dan Encik Kamil membeli pakaian baru. Ini pakaian baru ni kalau ikutkan ejaan yang terkini, baharu ya. Pakaian baharu untuk anak-anaknya. Kemudian dah belikan pakaian baru untuk anak-anaknya, memastikan kesemua anak-anaknya mendapat pakaian yang baru yang sama harga dan kualiti. Ini adil. Kemudian akhir sekali Encik Taufik. Encik Taufik membeli sebuah komputer untuk kegunaan anak-anaknya. Apakah dia punya petunjuk dia? Petunjuknya ialah komputer. Sini ada komputer, sini komputer. Walaupun kita tahulah memang ini yang terakhir tak ada. Kita tengok petunjuknya dulu. Anak panah. Kita buat anak panah ya. Daripada buku aktiviti. Membeli sebuah komputer untuk anak-anaknya apa? Meminta anak-anaknya berkongsi semasa menggunakan komputer. Kena berkongsi. Siapa yang ada buku aktiviti ni, buatlah dalam buku aktiviti. Kalau tak ada buku aktiviti, murid-murid yang di luar sana tu, yang cikgu tak kenal wajah dan rupa, tapi cikgu yakin comel-comel semua. Yang tak ada tu, bolehlah menyalin semula dalam buku tulis. Macam tu boleh. Itu cara dia lah. Tunjukkanlah dekat cikgu. Seterusnya, kebat. Sudut kebat. Nyatakan adil atau tidak adil pada penyataan di bawah. Hari ni kita melihat situasi adil ke tak adil. Lagi kamu dengar tu, lagilah kamu akan faham. Abang membeli buah apple di pekan dan membahagikan sama rata kepada adik-adiknya. Apa petunjuk dia? Membahagikan sama rata ni lah. Membahagikan sama rata. Kalau itu adil lah. Adil. Itu dia punya petunjuk. Sofia lena tidur di atas sofa, sedangkan kakaknya sedang mengemas ruang tamu. Amboi. Amboi. Situ kan. Cantik. Kan? Kita dengar pun tidak adil. Puan Rani memberikan wang saku dengan adil kepada Ranjit dan kakaknya. Ranjit kakaknya. Wang saku apa tahu wang saku? Tahu tak? Wang saku apa? Siapa tak tahu wang saku? Wang saku ni duit belanja sekolah yang ayah bagi hari-hari tu. Ada yang bagi seminggu sekali, ada yang bagi sebulan sekali. Ada kan? Yang sebulan sekali tu, kalau sekolah menengah bolehlah kan, sebulan sekali. Kalau kamu sebulan sekali, ayah bagi 100, habis lah cepat kan. Kadang seminggu sekali. Biasanya hari-hari. Okey, dan dibagi pada adil kepada kakaknya. Berkata, masa aku dengan adil. Dah ada jawapannya adil. Salman dan keluarganya bergotong royong membersihkan kawasan rumah mereka. Sama-sama buat kerja. Gotong royong ni dia punya clue dia. Gotong royong. Gotong royong ni buat sama-sama. Bersihkan kawasan. Tepi rumah, depan rumah, belakang rumah, kawasan rumah. Ini adil. Encik Lim membelikan baju baru. Ini baru betul tadi kan. Baju baru. Dah tak pakai baju baru. Sebab baru tu untuk masa. Baru tadi jatuh. Masa kan. Baru tadi dia jatuh. Baru dia sampai tadi. Baru. Cik Lim membelikan baju baru kepada anaknya yang bongsu saja. Anaknya yang bongsu. Habis yang sulung? Yang bongsu tahu bongsu? Siapa tak tahu bongsu? Bongsu ni yang paling kecil sekali. Siapa anak bongsu kat sini? Angkat tangan. Tu ada. Anak bongsu. Yang paling kecil sekali. Anak yang manja. Yang paling manja kononnya ya. Itu je. Dibagi pada anak bongsu je. Ada tak? Kalung tak dapat, yang sulung tak dapat, yang tengah tak dapat.
Ini mana adil? Tidak adil kan? Tidak adil. Ayah hanya memberikan hadiah kepada adik kamu sahaja. Ayah hanya memberikan hadiah kepada adik kamu sahaja. Kamu dan abang kamu tidak dapat hadiah seperti adik kamu. Kenapa ni ayah ni? Ayah, apa yang ayah buat? Apa yang ayah buat ni? Janganlah macam tu ayah. Be professional. Siwa. Tidak adil. Bagilah semua. Molly membelikan adik lelaki dan perempuannya buku latihan yang baharu. Kan betul? Buku latihan yang baharu. Molly ada 2 adik. Ni adik yang pertama. Ni adik yang kedua. Dua-dua dapat buku baharu. Ini namanya adil. Janet dan adiknya membantu ibu mengemas rumah. Janet dan adiknya membantu ibu mengemas rumah ketika ibunya sedang sakit. Dua-dua ya. Aktivitinya ialah kemas rumah. Ini aktivitinya. Yang terlibat Janet, Janet terlibat dan adiknya terlibat. Okey? Jadi dua-dua terlibat. Jadi ini adil. Sebab kita kena pandai membaca ya, murid-murid. Yang nombor 9 ya. Ayah memberikan kasih sayang. Ayah memberikan kasih sayang kepada semua anak-anaknya tanpa pilih kasih. Perkataan pilih kasih ni lawan adil. Kalau kata adil tu bagus, yang tak bagus apa? Pilih kasih. Tu ya. Pilih kasih tak boleh. Okey, ayah memberi pilih kasih tu tak? Macam ni ejaan dia. Kat sini lah. Pilih kasih. Pilih kasih ni tak boleh. Ya. Jangan pilih kasih. Ayah memberikan kasih sayang kepada semua anak-anaknya. Itu adil. Abang hanya memarahi adik perempuannya berbanding adik lelakinya. Abang marah adik perempuan, tapi adik lelaki dia tak marah. Tapi tengok keadaan ya. Tengok keadaan. Kalau misalnya adik perempuannya melakukan kesalahan, tapi adik lelakinya tidak melakukan kesalahan, itu adil. Kan? Itu adil. Kan? Tengok situasi. Yang ini barulah adil. Kan cikgu ada bagi tahu adil ni ada 2. Satu adil kita sama banyak. Satu lagi adil meletakkan sesuatu pada tempat dia. Tengok situasi. Adil tengok situasi. Kamu abang. Adik perempuan buat salah. Adik lelaki tak buat salah. Kamu tak betul. Adik lelaki pun kamu marah. Adik perempuan pun kamu marah. Adil tak? Yang adik lelaki tak buat salah. Adik perempuan buat salah. Kamu marah dua-dua sekali. Satu tak buat salah, satu buat salah. Kamu marah dua-dua sekali. Sebab kamu kata, untuk adil, saya kena marah dua-dua sekali. Tu mana betul. Tetapi, kalau adik perempuan dengan adik lelaki, dua-dua sedang buat salah, kamu marah seorang saja, sedangkan adik lelaki pun buat salah, itu tidak adil. Kita anggap yang bilangan 10 ini seperti itulah ya. Jadi yang ini kita anggap adik lelaki buat salah, adik perempuan buat salah, itu tidak adil. Faham tak? Okey. Muka surat 48. Ini masih lagi dalam buku aktiviti. Baik, soalan objektif. Okey, nombor 1, nilai yang diamalkan oleh ibu dalam gambar di atas ialah apa? Keadilan, toleransi, menghormati. Sebab ni kalau ikutkan kalau nampak ni pakaian ni, baju kan. Ini baju L, N, baju yang sama, baju yang sama. Jadi ini
Dia bukan toleransi. Toleransi ni maksudnya ialah bertolak ansur. Jangan asyik nak menang aja. Bergaduh parking kereta. Dia sama-sama masuk gitu kan. Seorang kena mengalah. Siapa yang mengalah? Siapa yang nak bersabar? Oh, tak boleh ego. Saya dulu. Keluar kita bergaduh. Macam mana tu, tak ada toleransi. Tak ada toleransi. Sabar. Tak apa, sabar. Sabarlah. Kan? Sabar tu ada hikmah dia. Siapa yang sabar, Tuhan sayang. Sabar, tak apa, malah, tak apa, sabar. Mungkin ada hikmah. Mungkin oleh kerana kita berdegil sangat, dia pun parking kereta kat situ. Rupa-rupanya dekat bawah tu dia paku misalnya kan. Dah tayar dia puncture. Kan? Mana kita tahu? Kita tak tahu. Daripada bergaduh ni kan. Keadilan kita belajar lah. Jadi kat sini tajuk kita pun keadilan. Jadi jawapannya lah keadilan. Nombor 2, Wong Wai ni merupakan anak kesayangan ibu dan bapanya. Oleh itu dia sering dilebihkan oleh ibu bapanya berbanding adik-beradik yang lain. Bukan anak kesayangan, anak bongsu kot. Mungkin Wong Wai ni mungkin anak bongsu ni. Anak kesayangan ibu dan bapanya. Kenapa jadi macam tu agaknya? Agaknya lah, kenapa disayangi? Biasanya dia bongsu. Biasanya dia bongsu. Oleh itu, dia sering dilebihkan oleh ibu bapanya berbanding adik-beradik yang lain. Cuma, kalau sayang pada anak bongsu, jangan nampak sangat. Jangan ketepikan. Itu yang jadi terasa tu. Itu yang jadi anak-anak terasa. Jangan begitu. Kita sayang juga. Tapi dalam masa beri perhatian juga kepada yang lain. Mengapakah Wong Wai ni sering dilebihkan oleh ibu bapanya? Kenapa? Kerana dia sangat rajin membantu ibu bapanya. Itu kemungkinan dia. Kerana dia merupakan anak kesayangan. Kerana dia seorang yang cantik. Kenapa dia sayang? Memanglah kerana dia merupakan anak kesayangan. Tapi kenapa? Dia kata mengapa? Bini tak adalah. Bini bukanlah. Sebab dia mengulang. Kerana dia bukan anak kesayangan. Dia tanya kenapa? Dia lebih sayang. Kerana dia lebih cantik? Tak. Ibu bapa dia tak lihat barang rupa. Cantik. Ibu bapa tidak lihat barang rupa. Kerana dia sangat rajin membantu ibu bapanya. Ini mungkin. Kalau kamu rajin, kamu akan lebih disayangi. Semua orang sayang pada orang yang rajin. Kalau dekat sekolah, kalau ada murid yang rajin, guru akan lebih sayang. Tapi kamu kena rajin lah. Rajin belajar, rajin bersihkan kelas, rajin tolong cikgu. Cikgu mestilah lebih sayang. Jadi kat situ ada. Jadi kalau kamu nak orang lebih sayang, kamu kena rajin lah. Kan? Okay, nombor 3. Pilih pernyataan di bawah yang bukan menunjukkan sikap adil. Bukan. Ini trik sikit ni. Ni ada ni. Bukan. Dia kata bukan. Nanti kita cari yang adil tapi bukan. Yang kita cari adil, pernyataan menunjukkan sikap adil tapi bukan adil. Bukan adil. Abang tidak mahu berkongsi menggunakan komputer riba. Dia tidak mahu berkongsi. Abang tidak mahu berkongsi menggunakan komputer riba. Ini tidak adil. Tapi ini menunjukkan sikap adil. Jadi jawapan ialah kalau bukan, maknanya cari yang tidak adil. Faham tak ni? Dia trik sikit. Ulang balik, pilih pernyataan di bawah yang bukan menunjukkan sikap adil. Okey, kamu akan cari yang sikap adil. Sikap adil, tapi jawapan bukan. Bukan sikap adil. Maknanya tak adil. Maknanya bukan. Kamu kan bukan sini. Kamu kena cari yang tidak adil. Kamu cari ni, cari adil. Kita tengok yang pernyataan B. Kakak membantu adik-adiknya mengulang kaji pelajaran. Kakak membantu adik-adiknya. Ini adil. Ini adil. Ayah membahagikan kasih sayang sama rata kepada semua anak-anaknya. Ini adil. Jadi, yang kat bawah ini, yang kat bawah bukan tidak adil. Abang
tidak mahu berkongsi menggunakan tidak mahu berkongsi, ini tidak adil. Tidak adil. Jadi yang jawapan yang dikehendaki ialah tidak adil. Jadi jawapannya A. Yang tidak adil itu jawapannya. Bukan betul tidak adil tu, tapi dia nak jawapan tidak adil. Faham tak ni budak? Faham tak murid-murid yang cikgu sayang? Nombor 4. Antara berikut yang manakah bukan merupakan nilai keadilan dalam keluarga? Oh, ni pun soalan yang trik juga. Dia kata bukan. Antara berikut yang manakah bukan merupakan nilai keadilan? Maknanya, kalau bukan, kita kena cari yang tidak adil. Sama. Yang tidak adil. Itu adalah jawapan nanti yang dikehendaki. Kakak menghadiahkan kedua-dua adiknya hadiah sempurna kejayaan mereka dan ujian. Ni adil. Ayah memberikan kedua-dua anaknya didikan yang sempurna. Ni adil. Dua-dua dapat didikan, dapat belajar yang sempurna. Abang hanya memarahi adik perempuannya berbanding adik lelakinya. Yang ini tadi yang kita pernah dengar ni, kan? Sebenarnya kita ada belajar ni. Abang hanya memarahi adik perempuannya berbanding adik lelakinya. Selalu marah. Maknanya abang tak suka adik perempuannya. Yang ini tidak adil. Tidak adil. Jadi tidak adil. Soalannya ialah dia nak cari yang tidak adil, yang bukan. Itu tidak adil. Jawapannya apa? Faham tak? Macam mana cara kita nak menjawab soalan? Kita kena baca laju kan? Baca laju biar faham. Okey. Antara berikut, soalan 5 antara berikut yang manakah merupakan kepentingan bersikap adil dalam keluarga? Ni kepentingan. Ni tajuk besar juga ni tau. Kepentingan ni tajuk besar juga ni. Jadi, apakah kepentingannya? Kepentingan. Apa dapat dengan kita? Kalau kita sikap adil, apa kita dapat? Kalau kamu sikap adil, apa kamu dapat? Pertama, berlaku salah faham. Ni salah ni. Takkan salah faham. Takkan bila kamu adil, kamu akan dapat salah faham antara keluarga, bergaduh-gaduh ni. Melainkan anak-anak yang tidak berakhlak. Uish, tidak berakhlak, tahu tak? Betul. Tahu tak? Anak-anak yang tidak berakhlak. Contohnya anak tidak hormat pada ibu ayah. Tidak hormat. Tidak hormat. Tak dengar cakap ibu dan ayah. Tak dengar. Waktu malam nak berjalan lagi dengan kawan-kawan kat luar tu. Menyebabkan ibu dan ayah bimbang. Tidak berakhlak lah tu. Lagi apa tidak berakhlak? Perangai yang tidak baik. Takkanlah kita bersikap adil. Kepentingan apa kita dapat? Kita dapat anak tak berakhlak, dapat salah faham atau apa? Yang ketiga apa? Mewujudkan hubungan yang mesra. Apa sedapnya dengar kan? Hubungan yang mesra, yang baik, gembira, ketawa antara ahli keluarga. Inilah kepentingan dia. Nak tak keluarga bahagia? Antaranya ialah bersikap adil. Ibu dan ayah kena bersikap adil. Abang kena bersikap adil. Kamu juga kena bersikap adil. Nanti kamu akan dapat keluarga yang bahagia. Inilah tujuan kita belajar moral, supaya bermoral. Yang tak bermoral ni mesti tak belajar moral. Okey, nombor 6. Apakah kesan bersikap adil dalam keluarga? Kesan ni, kalau bersikap adil dapat apa? Sama juga. Kalau dikata kesan ni, sama juga kepentingan. Sama lah kepentingannya. Kenapa? Apa kepentingan bersikap adil? Apa yang kamu dapat kalau kamu bersikap adil? Itu kamu dapat apa? Kita dapat apa? Kamu dapat apa? Kalau kamu adil, kamu dapat apa?
Kamu dapat apa? Janganlah tak dapat duit pun. Janganlah. Duit bukan segala-galanya. Okey? Kamu dapat apa? Kamu dapat keluarga menjadi huru-hara? Oh, sudah tentu tidak. Kamu dapat mengeratkan silaturahim? Tahu tak silaturahim ni? Ini ada hubungan. Hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Jadi tambah erat. Tambah rapat. Antara adik-beradik bertambah. Ikatan itu bertambah dekat. Sentiasa bergaduh. Kamu dapat sentiasa bergaduh kan dia? Ini salah kan? Sentiasa bergaduh. Jadi jawapannya B. Itu cara kita mendapatkan jawapan. Untuk mata pelajaran lain pun macam tu juga. Ini cara kita label-label kan Yang penting jawapan tu betul lah. Okey. Seterusnya, yang ini buku latihan lain ni. Ini buku latihan lain. Nyatakan macam ni. Ni cikgu gunakan buku lain. Ni menurut cikgu pun tak ada. Tapi kalau nak buat, jawapannya ada kat atas ya. Ni kan, jawapannya ada kat atas. Jadi kalau nak nampak, cikgu kena kecilkan sikit. Perlu faham kepentingan. Apakah kepentingannya? Kamu dapat apa? Kepentingan bersikap adil. Kalau kamu bersikap adil terhadap keluarga, kamu dapat apa? Saya dapat apa? Ibu ayah dapat apa? Kita semua dapat apa? Adakah tak dapat apa-apa? Buat adil tak dapat apa-apa. Mestilah dapat. Orang yang baik, Tuhan akan bagi sesuatu. Tuhan akan bagi sesuatu. Apa yang kepentingannya? Apakah yang Tuhan bagi? Yang pertama, cuma jawapannya, yang penting ialah faham maksud ayat tu. Faham maksud ayat. Pertama, dapat apa? Melahirkan keluarga bahagia. Kalau ada buku tulis kan, saya cadang kamu tulis. Saya cadang kamu tulis. Ini untuk pemahaman ni. Ini penting ya. Kamu kena tahu kamu dapat apa. Kalau kamu adil, kamu dapat apa. Pertama, kamu dapat melahirkan keluarga bahagia. Kamu nak keluarga bahagia tak? Tak nak bergaduh-gaduh, nak gembira, bergurau-gurau, nak adik-beradik. Nak tak? Itu. Kita kena adil. Melahirkan keluarga bahagia. Okey. Kemudian mengeratkan ni hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, menghindari daripada perasaan tidak puas hati daripada perasaan tidak puas hati. Tidak puas hati. Kemudian nombor 4, mengelakkan perselisihan faham antara adik-beradik. Mengelakkan perselisihan faham antara adik-beradik. Perselisihan faham. Kemudian suasana keluarga menjadi aman dan
harmoni. Ni. Suasana keluarga menjadi aman dan harmoni. Jadi yang kita akan dapat. Ya, insyaAllah. Kita akan dapat keluarga bahagia. Kita akan dapat hubungan kekeluargaan yang erat, yang baik. Kita akan dapat perasaan tidak ada perasaan tidak puas hati. Kalau ada perasaan tidak puas hati, hati kita akan susah. Muka kita akan masam aja kan. Muncung aja kan. Tak gembira. Itu tak ada. Elakkan perselisihan faham. Tak ada perselisihan faham. Tak ada gaduh-gaduh. Kita suka gaduh. Dan suasana keluarga menjadi aman, bahagia, aman, harmoni, tenang, jiwa tenang. Itu kalau kita bersikap adil. Itu kepentingan dia. Kamu dapat apa? Itu cara cikgu nak menjelaskan maksud kepentingan. Jelaskan tindakan yang menunjukkan sikap adil terhadap keluarga berdasarkan situasi di bawah. Jelaskan tindakan yang menunjukkan sikap adil terhadap keluarga berdasarkan situasi. Tindakan yang adil ni situasi. Tergambar situasi. Okey, kat sini kalau kamu lihat ni ada 4 batang pensel. Ni adik-beradik. Jadi tindakan yang adil ni tindakan yang adil saja. Apa yang sepatutnya ayah buat dengan 4 batang pensel? Okey. Cikgu buat kat ni cikgu sebab nak beri pemahaman kepada kamu. Ayah sepatutnya beri kakak 2 pensel, adik 2 pensel. Yang maknanya dia berlaku adil. Okey. Jadi memberi adik 2 batang pensel setiap seorang. Ni itu tindakan yang adil. Kita tengok seterusnya. Adik pun nak guna komputer juga. Ni adik, ni abang. Kalau situasi macam ni, macam mana? Komputer satu. Kamu nampak ni komputer satu. Ni abang pakai, adik pun nak pakai. Dalam situasi macam ni, kena bahagikan masa. Okay, contohnya, abang guna 10 minit. Nanti adik guna 10 minit. Macam tu. Kita bagikan masa. Jadi, untuk jawapannya, abang menggunakan komputer. Abang menggunakan komputer selama 10 minit. Manakala adik juga menggunakan komputer selama 10 minit. Itu baru adil. Okey. Nombor 3. Selepas makan, Adina dan adik bersihkan meja dan basuh pinggan mangkuk. Selepas makan, Adina dan adik bersihkan meja dan basuh pinggan mangkuk. Jadi dalam situasi seperti ini, macam mana dia nak adil? Ini ibu yang arahkannya. Ibu cakap, selepas makan, Adina, ni Adina dan adik, adik tak tahu nama siapa, bersihkan meja dan basuh pinggan. Jadi macam mana supaya adil? Okey. Jadi dah ada 2 pekerjaan kan? Satu, basuh pinggan mangkuk. Satu lagi bersihkan meja kan? Jadi mana satu? Okey. Biar adil, Adina ambil yang pinggan mangkuk ni, manakala adiknya bersihkan meja. Jadi adil lah, dibahagikan. Memanglah Adina ni benda ni tak sama banyak, tapi tugas tu sama dari segi tugas. Jadi baru adil. Kita bahagikan tugas tu ada sebahagian daripada keadilan. Jadi tu dia lah kat situ. Adina mencuci pinggan dan mangkuk, manakala adiknya mengelap meja.
Ini baru adil. Ini ya cara dia. Baiklah, seterusnya. Baik, kita lihat muka surat seterusnya. Murid-murid tidak ada buku aktiviti ni ya. Kalau nak tulis dalam buku tulis pun boleh. Cikgu bagi pilihan. Tuliskan kepentingan bersikap adil. Ini pengukuhan. Cikgu tadi ajar. Ini memang tajuk kita hari ini adalah melihat situasi dan kepentingan. Nah, ini kepentingan. Apa yang kita dapat? Nah, semua orang ada kepentingan. Selalu cakap kan? Semua orang ada kepentingan. Tengok gambar. Main game bersama-sama. Adik dengan abang bersama-sama. Ini adil. Main bersama-sama ni adil. Jadi, apa kepentingannya? Kalau main bersama-sama. Ya. Tidak akan bergaduh. Kamu dapat tidak akan bergaduh. Yang satu lagi, kamu dapat bergaduh. Satu lagi, kamu dapat tidak akan bergaduh. Mana yang kamu nak? Bergaduh ke tidak akan bergaduh? Mestilah tidak akan bergaduh. Kalau bergaduh ni, masih kecil. Kalau bergaduh tu memang bergusti. Berpeluk-peluk bergaduh macam tu. Tapi kalau dah besar bergaduh, dia mula pakai objek. Itulah bahaya tu. Objek keras banyak kali berlaku. Selalu kita dengar macam tu. Bergaduh adik-beradik. Sampai bedah darah. Kita tak nak tu. Kita tak nak. Jadi kita amalkan adil. Tidak akan bergaduh. Kemudian yang kedua, ini apa ni? Ini apa ni? Ini aktiviti apa ni? Situasi apa ni? Yang ini tadi ni aktiviti permainan pemain game. Yang ini aktiviti apa ni? Ni gotong royong ni. Ni gotong royong. Gotong royong bersama-sama membersihkan halaman rumah satu keluarga. Apa dapat kalau buat macam tu? Keluarga hidup aman dan bahagia. Kita naikkan atas ni. Kepentingannya adalah keluarga hidup aman dan bahagia. Jadi seronok. Hidup tu jadi seronok. Suka je, happy je. Itu yang kita akan dapat kalau kita bersikap adil. Kita mengamalkan keadilan. Yang ketiga, disayangi oleh keluarga. Situasinya apa? Situasinya ni membantu ni, menolong. Membantu, menolong ni apa? Membersihkan meja. Ni aktivitinya apa? Membersihkan meja. Ni aktivitinya apa? Aktiviti. Jadi apa perbuatannya tu? Ni aktiviti membersihkan meja. Perbuatan menolong, membantu ibu membersihkan meja. Jadi apakah yang kita akan dapat? Apa yang kamu akan dapat? Disayangi oleh keluarga. Disayangi oleh keluarga. Ayah akan sayang, ibu akan sayang. Nanti kalau ibu sayang, ayah sayang, nanti kamu akan dibeli macam-macam. Kamu akan dapat hadiah. Kamu akan dapat lebih perhatian. Semuanya untuk kamu. Bila dah sayang, semuanya akan diberikan untuk kamu. Perhatian, dibawa kamu pergi berjalan. Dia nak kamu gembira, nak kamu happy. Happy samalah, gembira samalah kan. Nak kamu seronok. Macam mana? Bersyukur, ibu ayah bersyukur dapat kamu. Jadi dia akan beri perhatian sepenuhnya. Seterusnya kita lihat buku, kita lihat lagi buku surat seterusnya. Yang ni kamu pun tak ada buku aktiviti ni. Ini pun sebagai pengukuh pada tajuk kita, iaitu fahami situasi. Tadi kita ada dua sebenarnya yang besar. Satu situasi, satu lagi kepentingan. Itu yang saya nak fahamkan murid-muridnya, moral semua. Pertama situasi, kemudian kepentingan. Ini situasi ya. Kita tengok gambar. Kita tengok gambar. Ini gotong royong membersihkan. Kalau tengok kat sini
kawasan rumah lah. Ada rumput, pokok, di sekitar rumah. Dan saya turut membantu keluarga membersihkan halaman rumah. Halaman rumah ni gotong royong. Ini adalah situasinya. Okey. Selepas kita memahami situasi, adakah situasi ini adil ataupun tidak adil? Maksudnya kalau di sini semua memain peranan, bapa menanam pokok, kan? Kemudian kita tengok adik, adik membersihkan, adik menyapu sampah. Kamu juga membantu juga. Masing-masing ada tugas. Jadi ini adalah situasi yang dia kata faham situasi yang adil. Faham situasi yang adil. Kena faham. Okey. Kita tengok gambar yang kedua. Lihat gambar ni. Okey, ni ada 2 ekor kucing. 2 ekor kucing. Jadi ini situasi dia. Itu gambar. Tapi dia nak kata situasi adil macam mana? Macam mana nak wujudkan situasi adil dengan keadaan dengan ada 2 ekor kucing? Apakah situasi yang adil berdasar gambar? Jadi kamu boleh buat, saya memberi makan kepada kedua kucing itu. Ini situasi adil. Saya memberi makan kepada kedua kucing itu. Dua-dua dapat makan. Itu adil. Situasi adil. Okey. Yang ketiga, tengok gambar. Kalau tengok ni adik ni menangis. Adik menangis. Kita ada 2 anak patung. Adik menangis. Jadi, macam mana situasi ni boleh adil? Ni ayatnya, saya akan bermain anak patung. Anak patung itu dengan adik secara bergilir. Mula-mula adik dulu main. Saya akan bermain anak patung itu dengan adik secara bergilir-gilir. Tengok adik nangis kan? Bagi adik 2 anak patung tu. Nanti adik dah main. Mungkin adik main sebab ada 2 anak patung ni dia kena main sekali sama-sama. Jadi mungkin adik nanti dia main dalam 20 minit. Adik dah reda dah tak menangis lagi. Kamu pula main 20 minit. Macam tu. Bergilir-gilir. Tukar-tukar. Sebab ada anak patung nak main sama-sama. Satu dia tak cukup. Dia mungkin permainan 2 pasang. Okey, kemudian nombor 3 kita tengok. Okey, ini situasi yang kita tadi bagi contoh. Membasuh kereta tadi kan. RM10 ni ayah bagi, mungkin kerana dia buat tugasan membasuh kereta RM10. Jadi bagaimana supaya situasi itu adil? Bagaimana? Ayah bagi RM10, adik kamu tengok je. Takkan tak dapat kan? Jadi apa yang kamu boleh buat ialah saya memberikan separuh daripada wang ayah berikan tadi ke adik. Kalau dapat RM10, maknanya abang dapat RM5, adik pun dapat RM5. Jadi adil. Itu cara separuh, memberi separuh, bagi RM5, separuh lah daripada wang yang diberikan tadi kepada ayah, kepada adik. Ini cuma ayat sajalah. Kamu boleh gunakan ayat kamu sendiri untuk buat ni juga Yang penting kamu faham macam mana situasi itu berlaku adil. Okey, baiklah murid-murid. Sekian sajalah pengajaran cikgu pada kali ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Kita akan
Berjumpa lagi pada minggu hadapan, ya, dengan tajuk yang baru. Iaitu unit 9. Minggu hadapan kita akan belajar unit 9 yang bertajuk keberanian. Jadi sampailah kita jumpa lagi murid-murid. Jaga diri baik-baik. Sekian. Terima kasih. Bye.